013-795-5874. 013-795-5874. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Allahumma inna ad-duha duhauka wal bahaa bahauka wal jamal jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukar pemudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkah waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Ayuh keluarga Malaysia, kita bulatkan tekad dan bersatu hati untuk terus memelihara serta mempertahankan kedaulatan negara. Sebagai keluarga Malaysia yang besar, kita harus bertoleransi dalam semua perkara. Hormat menghormati serta mengekalkan perpaduan rakyat yang berbilang kaum, agama dan bangsa serta integrasi nasional silang budaya adalah tunjang kekuatan kita sebagai sebuah negara bangsa yang berjaya. Umpama selembar benang dikait, ditenun dan dijalin, akhirnya menjadi kain yang sempurna indah. Semua pendengar dijemput untuk menyertai satu kaji selidik yang dijalankan oleh Radio IKIM. Tempoh kaji selidik ini sehingga 24 Oktober 2021. Caranya mudah sahaja. Layari laman web www.ikim.my/kajiselidik dan jawab semua soalan yang dikemukakan. Menariknya juga, pendengar yang bertuah akan menerima t-shirt eksklusif Radio IKIM. Jadi tunggu apa lagi? Kunjungi segera laman web www.ikim.my/kajiselidik. Kemakmuran bersama, wawasan bilaksana, taraf hidup
negara demi ibu pertiwi. Negara yang bersatu, makmur dan bermaruah pasti jadi realiti. Permohonan adalah dipelawa daripada warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan penolong pegawai audit dalam grade W29 di Institut Kefahaman Islam Malaysia. Calon-calon hendaklah berumur tidak kurang daripada 23 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan. Memiliki sekurang-kurangnya sijil dalam bidang pengajian perniagaan atau penyimpan kira daripada politeknik tempatan atau diploma dalam bidang perakaunan, perniagaan, kewangan atau ekonomi yang diiktiraf oleh IKIM daripada universiti-universiti awam atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. Mempunyai pengalaman dalam bidang berkenaan tidak kurang daripada 3 tahun. Keutamaan akan diberikan kepada calon-calon yang mempunyai pengalaman bekerja dalam bidang pengauditan. Penolong pegawai audit dalam bertanggungjawab kepada Ketua Unit Audit Dalam UAD, membantu Ketua Unit menyediakan rancangan audit tahunan dan menjalankan kerja auditan yang telah dijadualkan berdasarkan garis panduan, tata cara dan piagam audit yang ditetapkan. Calon-calon juga hendaklah telah melengkapkan pengambilan vaksin COVID-19. Kemukakan permohonan anda kepada Unit Modal Instan Institut Kefahaman Islam Malaysia atau hubungi 03-6204-6374. Tarikh tutup permohonan sebelum atau pada 22 Oktober 2021. Kisahnya ada 2 orang anak kembar, dua-dua lelaki. Bila nak makan, seorang suka nasi goreng kampung, seorang lagi suka nasi goreng ayam. Bila nak main, seorang suka basikal, seorang lagi suka skuter. Bila nak tidur, seorang suka bantal tinggi, seorang lagi tidur tak pakai bantal. Ayahnya pula ikutkan jelah perangai anak-anak ni sampailah mereka dewasa. Dua-dua pandai berniaga, seorang berniaga offline, seorang lagi berniaga online. Jadi, ayahnya hadiahkan mereka pakej berkembar IKIM. Dua-dua ada iklan radio dan iklan media. Senang, dua-dua dapat harga berpatutan. Jom kembangkan lagi perniagaan anda dengan memasarkan produk dan perkhidmatan anda di platform media sosial dan radio IKIM dengan harga berbaloi. Info lanjut hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tarikh tutup permohonan iklan adalah pada setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Sertai peraduan inspirasi negaraku di platform Instagram ikim.my dan Facebook IKIM FM bermula 15 September hingga 16 Oktober 2021. Kongsikan video kenangan indah anda di tempat-tempat menarik yang melambangkan keunikan Malaysia, budaya dan warisan negara. Jangan lupa sertakan tanda pagar IKIM Inspirasi Negaraku. Rebut peluang menangi hadiah eksklusif berupa baucer pemeriksaan kesihatan, sumbangan Hospital Pakar Al-Islam, Hospital Mesra Ibadah, produk istimewa dari Azima Care, Meshu dan Marvel Care. Untuk maklumat lanjut, layari www.ikim.my. Salah satu perkara yang dititik beratkan dalam menangani penularan COVID-19 adalah dengan mengamalkan etika batuk dan bersin yang betul. Pengamalan etika batuk dan bersin yang betul dapat menyumbang ke arah pemeliharaan kebersihan diri dan persekitaran. Perkara ini disebut oleh baginda Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi yang bermaksud, sesungguhnya Nabi SAW itu apabila bersin menutup wajahnya dengan tangannya atau kainnya, baginda juga merendahkan suaranya, yakni bunyi bersin. Hadis ini selari dengan saranan kesihatan supaya mulut dan hidung ditutup dengan tisu ketika bersin dan batuk bagi mengelakkan penyebaran virus sekiranya kita menjadi pembawa. Sekiranya tiada tisu, kita disarankan menggunakan lengan baju di bahagian pelipat siku untuk menutup mulut dan hidung ketika bersin dan batuk. Amalkan etika batuk dan bersin seperti yang disarankan oleh pakar kesihatan. Bukan sahaja ia boleh membantu mengawal penularan COVID-19, malah ia selari dengan sunnah Rasulullah SAW sendiri. 93.9 FM di Kota Kinabalu, Sabah. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Sallallahu alaihi wasallam.
Mengikut kaji selidik JFK yang terkini, Radio IKIM adalah radio Islami nombor 1 di Malaysia. Terima kasih kepada anda yang sentiasa bersama kami. Radio IKIM 20 tahun, inspirasi inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini. Untuk anda, kita masuk ke zona ilmu kita insya-Allah bersama Taman Syurga kita pada petang ini bersama Usrah Nurani. Dan untuk waktu ini alhamdulillah kita akan membawa secara langsung di FB Live IKIM FM, boleh tonton di situ. Dan untuk anda juga yang tak di FB, boleh tonton di YouTube IKIM Media, kita pasarkan di situ juga. Dan untuk perkongsian anda untuk Usrah Nurani petang ini, boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129 004 004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM. Dan untuk para pendengar, bersama Usrah Nurani, kalau tak ada nakib kita pun tak boleh nak berusrah pada petang ini. Alhamdulillah kita ada nakib kita pada petang ini. Alhamdulillah, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fahmi Muhammad Amin Al-Azhari. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Kaifa haluka anta Ustaz? Alhamdulillah khair alhamdulillah. Alhamdulillah insyaallah bikhair wa narak fi al-Madinah haliyan al-Madinah al-Munawwarah masyaallah. Masyaallah munawwarin. Masjid Nawawi masyaallah. Munawwarin ya jami'an insyaallah. Alhamdulillah. Syukran Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz meluangkan masa untuk Usrah Nurani pada petang ini. Dan Ustaz, untuk waktu ini saya nak mengalurkan juga tetamu kita, nak letak dulu tetamu-tetamu kita untuk petang ini, nak tunjuk di FB dulu. Siapa yang buka FB boleh nampak muka-muka mereka alhamdulillah. Tapi sebelum ini kita nak dengar pesanan daripada Ustaz Fahmi terlebih dahulu sebelum kita nak bertaaruf bersama ahli usrah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratal mustaqim. Amma ba'd. Terima kasih pada DJ Mona atas alu-aluan sebentar tadi. Begitu juga kepada sahabat-sahabat usrah di ruangan online Usrah Nurani pada petang ini, dan juga sahabat-sahabat besar usrah kita yang mendengarkan kita baik daripada channel YouTube ataupun di Facebook ataupun di corong-corong radio. Sekarang sudah mula banyak pergerakan di jalan-jalan raya, dan kebanyakan daripada pendengar-pendengar kita yang mendengarkan di radio adalah dalam kereta. Ya, jadi di mana sahaja anda semua berada, mudah-mudahan sentiasa dipayungi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah ahli usrah besar kita yang sentiasa menanti-nantikan petang Jumaat untuk perkongsian Usrah Nurani. Jadi syukur pada Allah Taala untuk pertemuan kita pada petang ini, untuk menambah untuk menjadikan majlis kita pada petang ini penuh keberkatan yang kita harapkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sama-samalah kita menghadiahkan bacaan suratul Fatihah kepada junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga para sahabat baginda, para ahli bait Nabi, para ulama, para tabi'in, tabi'in, alim ulama, para masyayikh, guru-guru, ibu bapa, dan juga kita niatkan syifa untuk saudara-saudara kita yang dilanda ataupun diuji dengan musibah-musibah. Mudah-mudahan jadi penawar
dan juga segala niat-niat soleh, insya-Allah niat-niat baik. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita mulakan usrah kita pada petang ini dengan perhimpunan sedikit sama sahabat-sahabat yang ada di online, di sahabat-sahabat usrah kita, dan juga dengan perbincangan-perbincangan yang tentu perkongsian-perkongsian menarik yang akan disampaikan oleh sahabat-sahabat kita semua. Dan untuk tidak melanjutkan majlis kita perkenalkan diri dahululah insya-Allah untuk sesi yang pertama. Untuk kita bertaaruf, saya sendiri adalah Muhammad Fahmi bin Muhammad Amin, menggantikan Al-Fadil Naqib kita, murabbi kita Al-Fadil Ustaz Zuramli yang tidak dapat bersama pada hari ini. Ala kulli hal, pertemuan dan perpisahan ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita harapkan adalah kebaikan semuanya, daripada apa yang kita dipertemukanlah dalam kehidupan kita ni, adanya pertemuan dan perpisahan. Ala kulli hal, hari ini Al-Faqir saya gantikan Al-Fadil Ustaz Zuramli, dan tidaklah yang menggantikan lebih baik daripada yang digantikan. Cuma sekadar mengisi kelopongan sahaja, berkongsi kebaikan-kebaikan insya-Allah harapannya untuk kita bersama-sama pada petang 1 Rabiul Awal ini. Sudah masuk pada hari ini untuk kita berada pada bulan yang disebut Rabiul Anwar, bulan Rabiul Awal yang bercahaya. Yang bercahaya kerana apa? Kerana lahirnya junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan ini. Dan tajuk bincang kita petang ini juga akan berkisar sekitar itulah. Dan sama-sama dengan sahabat-sahabat kita yang merupakan orang hebat di bidang masing-masing lah, insya-Allah, yang kita akan dengar perkongsian sebentar lagi. Jadi saya mengendalikan klinik mengaji Kubat Center di Sungai Ramal Dalam, satu klinik mengaji percuma yang kita tawarkan kepada komuniti, dan itulah khidmat yang dapat dilaksanakan semampu yang mungkin atas apa yang Allah Ta'ala anugerahkan. Mudah-mudahan dapat menjayakanlah misi dan visi mencelikkan masyarakat dengan Al-Quran. Dan itulah mungkin ta'aruf daripada saya yang sekali-sekala muncul. Alhamdulillah, mungkin ada yang ingat, ada yang tidak. Tapi tak apalah, ala kulli hal hari ini kita berjumpa. Dan bersama-sama kita juga, kita mohon untuk sedikit ta'aruf pada petang ini. Saya silakan yang berada di kanan belah atas tu, Ustaz Zulkifli. Boleh nampaklah di YouTube saya sebut namanya, di Facebook pun saya sebut namanya lah. Yang di radio mungkin tak dapat tengoklah wajahnya. Tapi subhanallah, kita silakan Al-Fadil Ustaz untuk sedikit ta'aruf untuk sahabat-sahabat usrah kita kenal dulu di luar sana apa yang dilakukan oleh Ustaz dan sebagainya. Silakan, Fadhil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita pada petang ini dan DJ Mona di atas jemputan, dan terima kasih juga kepada Hakim di atas kesudian bersama-sama dengan Usrah Nurani pada petang ini. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Jadi saya ringkaskan data saya sedikit. Sebenarnya saya excited juga dengan sahabat-sahabat yang lain yang mendengar, sahabat-sahabat lain berkongsi kan tentang sirah tajuk pada hari ini, insya-Allah. Nama saya Muhammad Zulkifli bin Awang. Saya ini bertugas di Hospital Pakar Islam sebagai pegawai spiritual dan chaplaincy. Mendapat pendidikan awal di Mahat Muhammad di Basir Mas, dan terus sambung ke Selangor, hijrah ke Selangor. Daripada orang Kelantan Pekat tu datang ke Selangor, alhamdulillah sekarang ini bolehlah sikit-sikit cakap Selangor, insya-Allah. Dan belajar di UPN, di Sarjana Muda Bahasa Arab di UPN, dan terus sambung di peringkat sarjana dalam syariah pengurusan. Dan sekarang ini menetap di Bani. Saya aktif dalam banyak program-program berkaitan dengan konsep hospital masa ibadah dan islamisasi perkhidmatan kesihatan. Banyaklah kajian-kajian saya yang lebih tertumpu ke arah situ.
Dan insyaAllah pada petang ini insyaAllah kita akan cuba berkongsi lebih lanjut lagi. Saya rasa sekadar itulah. Terima kasih kepada Nakib dan Encik. Oh, Masya Allah. Terima kasih Fadil Ustaz Zul. Ustaz Zul juga kita hari ni. Tak ada Ustaz Zul Ramli, kita ada Ustaz Zulkifli hari ni, Masya Allah. Orang hebat yang berada di bidangnya, Islamisasi bahagian kesihatan. Pastinya menarik perkongsian-perkongsian yang akan disampaikan oleh beliau. Sebentar lagi insya-Allah kita akan dengarkan pengalaman-pengalaman menarik daripada beliau yang berkhidmat kepada umat Rasulullah SAW di hospital, dan bagaimana membentuk budaya-budaya Islam, membentuk ibadah-ibadah hospital mesra ibadah. Itu satu konsep yang baiklah untuk diketengahkan. Baik, insya-Allah kita persilakan panel usrah, ahli usrah kita yang kedua, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Faiz, untuk ta'arufnya, insya-Allah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin wa qudwatan lin nasi ajma'in. Hudan wa busyra lil mu'minin walladzi bi mahabbatihi yatimul iman wa murafaqatihi fil a'lal jinan. ولولا شفاعته لهلك الإنسان والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين وقائد الغر المحجرين نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Terima kasih diucapkan kepada Nakib Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fahmi, Muhammad Amin, sahabat panel Tuan Muhammad Zulkifli bin Awang, DJ Puan Mona Jasman, tidak dilupakan kepada penerbit Usrah Nurani dan warga kerja IKIM FM, penonton dan pendengar IKIM FM di mana pun keluarga besar dalam Usrah Nurani berada. Mudah-mudahan kita semua di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Marhaban bi wasirati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Uhayyikum bi tahiyatul Islam. Ismu Muhammad Faiz bin Abidin, Muhammad Faiz bin Abidin, berasal daripada Johor Bahru, JDT. Kemudian saya itu sudah berkahwin, mendapat pendidikan awal di Sekolah Menengah Agama Arab An-Nur Benut, Pontian, Johor. Kemudian meneruskan di Mahat Johor. Seterusnya terus ke Universiti Al-Azhar Kahirah, Mesir, dan pulang dan kini menjawat sebagai pegawai Hal Ehwal Islam Pentafsir Al-Quran daerah Segamat, Johor. Jadi giat sebelum ni lah giat aktif dalam penulisan, menyusun dan menterjemah. Antara kitab yang diterjemahkan ialah kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah, terbitan Intim Publishing, Rasulullah Buah Hatiku, Wanita Hamil. Kemudian baru-baru ini juga terlibat dalam penterjemahan Mausu'ah Fiqh Kuwait, Dewan Bahasa Pustaka. Kemudian dilantik juga sebagai penasihat untuk syariah buku 9 bulan 10 hari Puan Nazira Nazir, dan juga terlibat dalam penasihat syariah MM Kafalah Agensi untuk hibah pusaka wasiat, pakar hibah dan pusaka lah. Kemudian macam biasalah, lebih kepada urusan pejabat lah. Kita orang government. Itu saja pengenalan ringkas. Mudah-mudahan pertemuan kita ni mungkin kita tak dapat bersua muka. Mudah-mudahan kalau dapat kita jumpa kat luar nanti boleh bertugas apalah. Saya alhamdulillah lah, Puan Mona Jasman pun sebenarnya keluarganya saya dah pernah jumpa 2 orang atau berapa orang arwah bapa Puan Mona pun saya pernah jumpa Wak Jasman orang panggil dulu Wak Jasman, dan Allah yarham adik beliau Puan Salwa. Jadi sebelum ayah Wak Jasman tu meninggal, malam tu dia dimasukkan di hospital tak silap saya, arwah Kak Salwa dia mesej saya untuk bacakan Yasin, tapi Allah lebih menyayangi bapanya Wak Jasman masa tu, dan teruslah, dan kita digemparkan baru-baru ini iaitu kewafatan adiknya Puan Salwa. Kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah untuk Puan Salwa. Al-Fatihah.
Jadi terima kasih kepada saudara pendengar semua lah mendoakan, sebab yang walaupun pengenalan kami tu agak sekejap je, tapi dah saya kira sebagai keluarga sajalah. Sebab sana tu tak ada keluarganya kat Malaysia. Jadi kat sana siapa-siapa yang mengelilingi saya tu saya kira sebagai keluarga lah. Dan insyaAllah pada petang ini kita dalam satu lagi keluarga lah, Usrah Nurani, insyaAllah. Itu saja saya serahkan kepada Ustaz Fahmi. Masya Allah. Kita semua satu keluarga, usrah kita di sini, usrah kita di luar. Hatta sekarang pun kita keluarga Malaysia, satu keluarga yang mengucap kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sentiasa kita mengharapkan agar kita sekeluarga akan dapat bertemu dengan kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam syurga kelak, mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih atas intronya Al-Fadhil Ustaz Faiz. Untuk seorang yang banyak meluangkan masa untuk menulis, dan saya sendiri secara peribadi sangat memanfaatkan kitab terjemahan daripada Fadil Ustaz Faiz, kitab Syama'il Muhammadiyah itu, yang sangat-sangat kita gunalah, dan terjemahannya cukup baik, dan pasti dalam tempoh beliau bermuamalah dengan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam penulisan dan sebagainya, ada pengalaman-pengalaman menarik dalam pekerjaan juga, banyak bidang tu tadi nampak cover. Jadi pasti ada perkongsian-perkongsian menarik lah, insyaAllah, yang akan disampaikan pada hari ini. Khususnya kita nak bincang tentang apa, saya serah dululah kepada DJ Mona kita untuk mengumumkan tajuk kita pada petang ini. Silakan. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Nakib kita untuk petang ini, Ustaz Fahmi, dan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum bersama Ustaz Zulkifli dan juga Ustaz Faiz. Terima kasih banyak-banyak. Dan untuk petang ini tajuk yang kita nak bawa insya-Allah melambangkan juga kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita kata cinta, kita nak buat apa yang menggembirakan orang tersebut. Seperti kita nak kita sayang ibu ayah, kita nak buat perkara yang menggembirakan mereka, kan. Dan untuk petang ini insya-Allah kita nak bincang tentang menggembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan perkara apa yang kita nak tahu untuk petang ini, membincangkan bersama nakib kita Ustaz Fahmi dan juga tetamu-tetamu pada petang ini. Silakan Ustaz. Terima kasih atas pewar-waran tajuknya sebentar tadi. Iaitulah tajuk yang kita pilih untuk kita bincangkan pada petang ini. 1 Rabiul Awal adalah berkenaan dengan menggembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang DJ Mona sebutkan sebentar tadi, bahawa kekasih menggembirakan kekasih kita adalah satu perkara yang baik. Dan orang yang kita mengaku kita cintakan dia, kasihkan dia, sayangkan dia, maka kita perlu berterima kasih kepada dia. Dan cara berterima kasih kepada orang yang banyak jasa dengan kita adalah dengan kita menggembirakan dia, membalas kasihnya dengan cara kita menggembirakannya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala yang pertamanya telah mengutuskan insan mulia ini, junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita, yang telah memberikan jasa yang cukup banyak kepada kita. Seorang insan yang sangat kasihkan umat, tidak berbelah bahagi kasihnya, selalu merindui, mengasihi apa sahaja yang dibuat adalah untuk menjaga keselamatan kepada umat yang baginda sallallahu alaihi wasallam kasihi. Maka seorang yang mendapat jasa, paling kurang dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berterima kasih dengan cara menggembirakan sesuatu atau seseorang yang telah memberikan jasa kepadanya. Maka bertitik tolak daripada ni, kita mukadimahkan petang ini, saya nak kongsikan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atas dasar apa majlis kita pada petang ini? Ya, adalah daripada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana disebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah satu ketika datang kepada satu halaqah para sahabat yang duduk-duduk di dalam masjid. Maka Nabi SAW tanya kepada mereka, ma ajlasaku,
apa yang menyebabkan kalian duduk ni? Kalian duduk-duduk ni buat apa ni? Berkumpul-kumpul di sini ni buat apa ni? Maka apa yang disebut dijawab oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Jalasna nadhkurullah azza wa jal wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam wa manna alaina bika. Kami duduk-duduk ni, waktu ini halaqah kami ni, duduk-duduk kami ni adalah nazkurullah. Kami berzikir kepada Allah. Kami ingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi majlis ilmu sebagaimana yang disebut di awal tadi oleh DJ Mona, kita duduk dalam taman syurga, dalam majlis ilmu, dalam majlis zikir. Majlis ilmu adalah majlis zikir, majlis zikir adalah majlis ilmu. Duduknya kami, kata para sahabat, berzikir, mengingati Allah Ta'ala, wa nahmaduhu, dengan cara kami syukur pada Allah. Kami puji Allah. Kami sebut jasa-jasa. Kami kenang nikmat-nikmat yang telah Allah Ta'ala beri kepada kami, dan antara nikmat itu adalah ala ma hadana lil Islam. Nikmat-nikmat banyak, yang mana antara nikmat terbesar itu adalah sesuatu yang telah diberikan kepada kami, iaitu petunjuk kepada agama Islam. Kami ni, tu cerita dia panjang lah. Maknanya duduk-duduk, kalau dah sahabat ramai-ramai duduk ni, cerita dia panjang lah. Kalau lepak dekat mamak tu, teh tarik secawan aja, 4 jam mau, 5 jam mau. Kalau selagi mana kedai tak tutup, tak dihalau balik, selagi tu tak balik. Banyak poin nak sembang lah. Kalau memang jenis, banyak cerita nak sembang. Kan? Jadi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nahmaduhu ala ma hadana lil Islam. Kami syukur pada Allah atas nikmat-nikmat yang dibagi kami ni petunjuk kepada Islam. Dulu syirik kepada Allah, dulu tak kenal Tuhan, dulu sembah berhala, bodoh-bodoh gitu je, tak tahu apa-apa, menyangkakan bahawa batu-batu tu ada kuasa-kuasa untuk bagi hajat-hajat, untuk tunaikan hajat. Mereka kenang balik zaman-zaman jahiliah, mereka disebut macam mana keadaan seseorang masuk Islam. Jadi itu, dan akhirnya mereka syukurlah kita ni kenal Islam kan. Syukurlah kita ni kenal Islam. Dan para sahabat kebanyakannya memang mereka revert. Kan, mereka revert. Mereka bukan lahir-lahir Islam. Mereka mencari Islam. Kan, mereka setelah diutuskan Rasulullah dakwah pada mereka, kemudian mereka dapat cahaya petunjuk Islam, kemudian mereka masuk Islam. Sebelum tu mereka tak kenal Tuhan lah. Kan? Jadi ramai yang revert. Okey. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dan di hujung itu sahabat kata apa? Kami duduk sini wa manna alaina bika. Dan kami syukur kepada Allah kerana Allah utuskan engkau kepada kami. Kami berterima kasih. Duk fikir-fikir Nabi ni Allah Ta'ala hantar ke kita banyak sungguh jasa. Kalau tak, kita ni tak reti apa. Kalau tak, akhlak kita ni buruk. Kalau tak, suasana masyarakat kita ni penuh dengan perkara-perkara jahiliah yang kita tak boleh nak tinggalkan daripada apa warisan datuk nenek moyang kita. Datang Nabi, kita ni hidup teratur sungguh. Datang Nabi, kita ni bertamadun sungguh. Maka disebut, satu-satu disebut tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Jadi Nabi SAW tanya, saya ringkaskan. Nabi tanya, aku tanya bukan tak percaya pada kalian. Aku tanya ni kerana apa? Kerana nak bagi tahu. Kan, nak bagi tahu. Ya, bahawa duduknya kalian ni, aku meminta sumpah kalian tadi. Nabi tanya, wallahi kalian duduk ni sebab itu saja. Maknanya nak syukur pada Allah, sebut-sebut tentang nikmat Rasulullah diberikan kepada mereka, nikmat adanya Nabi di kalangan mereka yang bawa petunjuk. Sebab ni je ke kamu duduk? Maka mereka bersumpah, wallahi. Cumanya Nabi SAW sebut, bukan kerana aku ragu pada kalian, hanya sahaja aku nak bagi tahu bahawa Jibril alaihissalam datang kepadaku lalu mengkhabarkan sesungguhnya Allah Ta'ala sedang membanggakan kalian di hadapan para malaikat terhadap perkumpulan kalian ini. Nak bagi tahunya, kalian duk sebut-sebut pasal Nabi, kan, duduk berkumpul, cuma nak cerita, ya Allah syukurnya kita ada Nabi, kan dalam hidup kita ni ada orang tunjuk jalan. Maknanya seronok dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyebabkan Allah Ta'ala membanggakan siapa saja yang berada dalam majlis itu kerana tujuan perkumpulan itu. Maka kita berkumpul pada petang ni, basically tujuan dia adalah itu.
untuk kita bergembira dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya dengan sebab kita bergembira dengan hadirnya seorang nabi kepada kita, maka Allah Taala akan membangga-banggakan kita di hadapan para malaikat ya, dengan perhimpunan kita yang bergembira dengan Rasulullah, lalu menyebabkan Rasulullah SAW gembira dengan apa yang dilakukan oleh umat pada hari ini. Itu basic lah, dasar perhimpunan kita pada petang ini. Jadi kita insya-Allah kita dengarkan hadis yang saya bacakan tadi adalah hadis daripada riwayat Imam Ahmad. Baik, kita teruskan kepada perkongsian daripada sahabat-sahabat kita. Mungkin ada perkara yang nak mereka kongsikan, bukan mungkin ada, memang ada, dan saya yakin banyak yang akan dikongsikan. Kita mulakan dahulu dengan Al-Fadhil Ustaz Zul Kifli, insya-Allah. Silakan Ustaz dengan perkongsiannya. Alhamdulillah, dibuka dengan cantik sekali bagaimana untuk kita menggembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang saya lihat dalam konteks kita sekarang ini, bagaimana untuk kita menggembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antaranya adalah melalui dua cara yang besar. Yang pertama sekali ialah bagaimana diri kita boleh menghidupkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam diri kita. Itu yang pertama sekali. Apabila kita sebut berkenaan dengan ajaran Islam, apabila kita sebut berkenaan dengan apa-apa yang berkaitan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita pasak dalam diri kita dan kita amalkan. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, ini yang ingin saya sentuhkan, dan ramai orang dalam kalangan kita sebenarnya orang panggil tercicir. Bagaimana untuk kita melihat, mengembirakan Rasulullah yang paling besar sekali, dan bahkan kalau kita lihat dalam bulan Rabiul Awal merupakan bulan yang sangat bermakna dalam hidup kita. Dari sinilah bermulanya ulama muktabar menyebut bahawasanya di sinilah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di sini juga adalah kebangkitan Islam dengan lahirnya Madinah yang boleh kita agung-agungkan, iaitu kerajaan Islam. Dan yang ketiganya adalah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Rabiul Awal. Tapi di sini yang kedua yang saya sentuh ialah bagaimana kita menyebar ajaran Islam ke pelosok masyarakat kita, terutamanya dalam negara kita ini. Dan ingin saya sentuh sejarah sedikit berkenaan seperti mana yang saya ta'aruf sebentar tadi, bagaimana ingin saya sentuh bagaimana kita melihat sejarah Islam di bumi Malaysia ini sangat-sangat unik dan menarik. Kalau kita melihat bagaimana konteks kita sekarang ni, kita dalam konteks kita kita boleh sebut sebagai kita selesa dengan ajaran Islam ini, akibat daripada kesannya adalah daripada orang-orang lama kita. Kita kena ambil ibrah daripada orang-orang lama kita, bagaimana Islam ini mereka menyebut syahadah, ingin menyebut kalimat-kalimat ayat Quran, ingin menyebut kalimat hadis, ingin menyebut kalimat-kalimat yang memberi kata-kata yang murni. Namun kita perlu ingat bahawasanya mereka ini perlukan kudrat yang besar untuk melahirkan generasi kini. Dan dalam konteks kita sekarang ini, kita melihat semua dalam sektor mana-mana ini bicara tentang Islam. Dan Alhamdulillah, saya sendiri ini saya fokuskan kepada petang ini berkenaan bagaimana dispensasi kesihatan itu berlaku. Kita melihat dahulu bagaimana Islam ditubuhkan dan KDSP patuh syariah semua bagai. Tetapi dalam konteks kesihatan sebenarnya, Alhamdulillah, ada insan-insan mulia yang datang pada diri kita, bagaimana mereka ingin menjadikan ajaran Islam itu merasak masuk dalam sektor kesihatan. Dulu orang tak fikir pun dalam konteks kesihatan ini bagaimana nak merasak masuk Islam itu. Bahkan dalam konteks ini kita melihat Islam ini meletakkan konsep sihat dalam Islam, melihat secara holistik. Iaitu yang pertama sekali adalah apabila seseorang itu sakit, maka mestilah wajib untuk disembuhkan fizikalnya. Dan yang kedua adalah disembuhkan mentalnya. Dan yang ketiga disembuhkan psikologinya. Dan yang ketiga ini yang sangat penting, iaitu disembuhkan spiritualnya. Dan yang keempat ini, kelima yang keempat ini yang terkadang banyak
masyarakat kita apabila masuk hospital, spiritualnya tidak terjaga. Dan inilah pada tahun 1984. Alhamdulillah, usaha ini dah lahir lagi pada tahun 84, 1990-an kan, lahir, dan 1998 lahir. Itu pemuncak, dan pemuncaknya adalah pada tahun 2004 lahirnya konsep hospital masjid ibadat di Hospital Universiti Saint Michael yang dilaksanakan oleh Dr. Ramli Saad bersama dengan sekarang ni pegawai agama yang pertama, iaitu YB Datuk Ustaz Marzuq Syahri, antaranya yang pegawai agama yang pertama di SUSM ketika itu. Dan bagaimana konsep ini diterapkan dan terus diterapkan, dan Alhamdulillah kalau kita melihat bagaimana saya sendiri bersama-sama dengan Hospital Pakar Islam, kita melihat bahawa pentingnya untuk kita sebarluaskan selepas itu pada tahun 2006. Dan kesannya kita melihat kini Alhamdulillah di mana-mana orang sebut hospital masjid ibadat. Itu yang pertama. Dan yang kedua ni adalah, ini saya ingin bawakan kisah bagaimana saya merupakan salah seorang, walaupun dah lambat, orang kata Ustaz dah basi dah, bagaimana saya ini mengidap dijangkiti COVID-19, bekas pesakit COVID-19 juga, tapi awal-awal ni dalam kluster tabligh. Orang cakap, saya rasa kalau sebut ketika kluster tabligh ketika itu, saya rasa semua takut, saya rasa takut, menjadi takut kalau boleh nak tembak lah rasa. Tapi Alhamdulillah kita kembali sembuh. Dan bagaimana ketika itu lahirnya, ramai di dalam hospital, lahirnya azan subuh kan, dengan wirid-wirid yang pelbagai, dan di situ tertonjolnya konsep hospital masjid ibadat, orang panggil DUM, lahir kan, Alhamdulillah. Dan di situ kita melihat bagaimana konsep hospital masjid ibadat ini diterapkan dalam dunia kita. Dan elemen yang terakhir yang saya sebut itu, yang 4 elemen yang saya sebut itu, yang pertama sekali adalah mental, psikologi, fizikal dan spiritual itu diangkat. Dan dalam spiritual ini sebenarnya banyak elemen yang besar. Ada 4 lagi elemen yang besar yang itu perlu yang kita tangani. Yang pertama an-nafs, yang kedua al-qalb, hati kita dan roh, dan yang keempat adalah akal. Dan kalau kita elemen keempat-empat ini sebenarnya ada di dalam Al-Quran itu. Dan solusi pada spiritual antaranya adalah bagaimana untuk kita melihat, kita mencari gali Al-Quran itu sebagai pedoman dan penyembuh pada sakit kita, insya-Allah. Dan ini saya sentuh ketika mana saya menjadi bekas pesakit, menjadi pesakit COVID-19 itu. Di dalam itu kita melihat kelopongan yang berlaku adalah bagaimana seorang pesakit yang boleh dikatakan perintah agama ketika sihat itu subhanallah tidak ditinggalkan. Tapi bila melangkah saja ke dalam hospital, masuk ke dalam ward, berlaku masalah panik. Panik macam mana? Bagaimana dengan adanya balut di tangan, bagaimananya ada drip di tangan, menyebabkan dah sekali mereka meninggalkan solat, meninggalkan ajaran, tunjang kepada rukun Islam, dan meninggalkan rukun Islam yang kedua, dan menyebabkan benda ini yang berlaku. Dan di sinilah kalau kita melihat bagaimana untuk kita menggembirakan Rasulullah SAW. Dalam konteks ini kita melihat bahawasanya bagaimana untuk kita dakwah bilhal kepada orang beriman. Caranya ketika itu saya melihat, saya bawa kisah ini, mudah cerita, saya bawa kisah ini bagaimana ketika itu kami solat ramai-ramai. Ada seorang pakcik itu melihat pada kami juga, dia lihat saja, lihat. Lepas kami solat asar itu, dia berpanggil, nak datang sini boleh tak? Dan kami pun pergi, saya lah pergi, cerita pada dia, cerita pada saya. Dia kata, nak pakcik ni sebenarnya anak pada anak, tapi pakcik ni malu, orang kita malu lah. Dia tanya bagaimana, dia kata, nak macam mana pakcik ni ada berit, ada balutan nak solat, sedangkan pakcik sebelum ni sebelum masuk hospital ni pakcik tak tinggal pun solat, tapi disebabkan pakcik sekarang ni masuk hospital dan COVID, pakcik nak call anak-anak pun tak reti, jadi pakcik tak solat. Dah berapa hari dah pakcik tak solat, dah hampir seminggu dah. Jadi Alhamdulillah ketika itu saya, Alhamdulillah Allah beratkan, saya kena COVID juga ketika itu. Kita pun ajar dia ambil uduk tu, orang baik tu dia ambil uduk nak buat sesuatu, dia nangis, dia ambil asap, dia keluar air mata seorang
yang taat kepada Allah tapi betul nak laksanakan amal ibadah. Dan sekali yang wudu tahan sampai dia wudu dia tahan. Dan sekali jatuh air mata dia. Dan sekali kata Allahu Akbar. Ini jahilnya aku menyebabkan aku tinggal amal ibadah yang Allah suruh kepada aku. Itu rasanya dia sembang pada kami, pada saya ketika itu. Dan saya pun ajak solat maghrib ketika itu. Dia solat pun tak ada menangis. Saya rasa saya pun tak mampu untuk solat seperti dia sebab tak ada khusyuk. Bahkan dia kata Allahu Akbar hakamnya lebih tinggi pada saya. Yang mengajar itu lebih rendah daripada orang yang diajar. Subhanallah, menunjukkan dia kata inilah yang pakcik nak sebenarnya, tapi pakcik malu nak tanya pada orang sebab pakcik dalam keadaan jahil dan unsur-unsur begini yang menyebabkan pakcik diam. Ya alhamdulillah anak adil di sini pakcik tanya dalam praktek ini. Sebab itu saya sebut cerita itu menyebabkan kita melihat kesihatan holistik ini sangat penting dalam kita menangani masalah kesihatan di dalam kita ini, di dalam diri kita itu sendiri. Bila kita sebut elemen kesihatan secara holistik, maka pentinglah untuk kita tangani 4 unsur yang saya sebut sebentar tadi, iaitu mental, psikologi, fizikal dan spiritual. Dan kalau kita boleh kita gabungkan benda ini, mudah-mudahan perkara ini menggembirakan Rasulullah SAW. Dan inilah dakwah bil hal yang perlu kita laksanakan dalam konteks sehari-hari. Dan saya serahkan kembali kepada pengajar kita, mudah-mudahan saya saling bermanfaat kepada semua insya-Allah. Barakallahu fikum. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Zul atas perkongsian yang masya-Allah sebagai seorang bekas pesakit COVID dan pernah duduk sama-sama dengan pesakit yang lain, dan tertarik saya dengan apa yang disebut oleh Al-Fadhil Ustaz tentang dakwah bil hal, tentang bila disebutkan 2 perkara tadi, gembirakan Rasulullah dengan mengamalkan sunnahnya dan menyebarkan kefahaman Islam yang sebenar kepada orang. Dan tentunya itu adalah perkara yang menggembirakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kerana orang yang bersama kita itu tidak sama semuanya. Ada orang yang didedahkan dengan ilmu, maka dia dikeluarkan daripada kegelapan kepada cahaya. Ilmu itu umpama cahaya, kejahilan itu umpama kegelapan. Maka itulah sebab diutuskan junjungan besar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk mengeluarkan umat daripada kegelapan kepada cahaya. Maka apa yang dilakukan sebenarnya dalam apa bidang pun, cuma Al-Fadhil Ustaz Zul sekarang berada di bidang kesihatan, maka kita dapat lihat kelompongan itu, adanya kekurangan. Orang tinggalkan solat bukan kerana dia hanya kerana dia tidak tahu bahawa dia masih perlu solat dalam keadaan yang sebegitu. Jadi kita dapat lihatlah daripada kisah yang disebut oleh Al-Fadhil Ustaz Zul tadi, bahawa memang apa yang dilakukan setiap daripada kita di mana saja bidang yang kita berada, daripada di posisi mana pun kita berada, adalah berkhidmat kepada junjungan besar Nabi SAW, menyambung tugasan warisan yang diwariskan. Kalau Rasulullah tu sampainya diutuskan kepada kita untuk mengeluarkan kita daripada kejahilan kepada ilmu, supaya kita dapat beramal ibadah dengan jalan yang benar, maka apa yang dilakukan untuk kita pada setiap bidang kita adalah sedemikian juga. Dalam setiap hal ada kejahilan dia. Dalam bidang muamalat begitu juga, dalam bidang kesihatan begitu juga, dalam bidang pendidikan khususnya lah begitu juga. Kan pendidikan memang memberikan ilmu, mengeluarkan orang daripada kejahilan kepada cahaya ilmu. Dan juga bidang-bidang lain, apa pun yang diusahakan, baik bidang media, baik perniagaan, baik apa sahaja bentuk, di sana ada loophole ataupun ruang-ruang penambahbaikan yang kita boleh buat untuk menyambung tugasan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk khidmat kepada umat. Dan di sana itu adalah bahagian daripada apabila tersebarnya kebenaran, tersebarnya ilmu, maka orang akan memahami dan mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan ajaran Islam yang sebenar, dan itu pasti menggembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita ada sedikit 6 minit, mungkin saya serah pada Ustaz Faiz untuk sebelum waktu rehat, dan kita akan sambung selepas rehat insya-Allah 6 minit untuk Ustaz Faiz untuk sedikit perkongsian. Sila Ustaz. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Terima kasih Tuan Fahmi. Jadi
saya pun juga teruja dengan apa yang dikongsikan oleh doktor, iaitulah tentang khidmat kepada pesakit, yang mana mudah-mudahan dengan khidmat itu menggembirakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada 6 minit kita bagi sikit, iaitulah saya ingin kongsikan apakah perkara yang boleh menyebabkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gembira. Jadi apa yang menggembirakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa yang boleh menyebabkan Rasulullah gembira adalah apa yang mengembirakan Rasulullah ketika baginda hidup. Itu yang pertama. Yang kedua ialah apa yang menjadi isyarat kepada kegembiraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di alam barzakh dan di akhirat nanti, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah gembira. Itu adalah Rasulullah bangga. Itu adalah isyarat kepada perkara-perkara yang boleh menyebabkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gembira. Kemudian yang ketiga adalah apakah harapan-harapan yang pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ungkapkan. Jadi Rasulullah pernah mengungkapkan satu harapan, maka harapan itu adalah kalau dilaksanakan oleh umat menyebabkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gembira. Contohnya apa Contohnya puasa Yaumul Ashura lah tahun yang akan datang itu, kalau kita laksanakan maknanya kita melaksanakan harapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan dengan pelaksanaan itu menyebabkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gembira. Kemudian yang keempat, apakah yang menjadikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gembira ialah apa yang menyebabkan Rasulullah redha. Jadi apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam redha, itulah menyebabkan perkara tersebut menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gembira. Dan yang kelima, apa yang Allah suka itulah yang menyebabkan Rasulullah gembira. Jadi saya tertarik dengan perkongsian Ustaz Zul berkenaan tentang menyantuni orang sakit ataupun beliau sendiri sakit. Jadi dalam kehidupan baginda Rasulullah SAW, Rasulullah juga adalah sebagai tabib. Rasulullah SAW juga sebagai doktor. Jadi kat situ kalaulah kita mempraktikkan apa yang Rasulullah SAW ajarkan, adab-adab sebagai pelawat, adab-adab sebagai mu'allij, adab-adab sebagai orang yang perawat, maknanya kita melakukan sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, sebagai nurse contohnya, sebagai doktor ataupun sebagai orang yang datang, kita datang bawa hadiah, kita datang bawakan ucapan, adab-adab ziarah pesakit yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah SAW, itu juga boleh menyebabkan Rasulullah SAW gembira. Dengan apa? Dengan apa yang kita lakukan. Itu antara sebab-sebab yang boleh menyebabkan Rasulullah SAW gembira dengan menyantuni pesakit. Sebagai seorang doktor contohnya, seorang doktor setiap hari datang jumpa pesakit 1, 2, 3 dengan menjaga adab-adab sebagai mu'allim, adab-adab sebagai sebagai doktor ataupun pelajar, adab-adab sebagai pelajar perubatan. Mereka tu menjaga adab-adab yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, boleh menyebabkan Rasulullah SAW gembira. Cukup tu 5 minit. Baik. Itulah kalau kita lihat sekadar di hospital lah, contohnya tadi Ustaz Zulkifli tadi cerita tentang menyantuni orang sakit. Orang sakit ni ada dua, sama ada sakit tu ringan ataupun sakit tu berat, sakit tu fizikal ataupun sakit tu emosi. Jadi semua itu mempunyai adab-adab yang telah ditunjukkan, yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan dengan contoh yang dibuat oleh Rasulullah SAW itu menyebabkan sunnah dalam perubatan, dan kalau kita lakukan boleh menyebabkan baginda Rasulullah SAW gembira. InsyaAllah, barakallahu fikum. Terima kasih kepada Fadil Ustaz Faiz atas masya-Allah padat dan apa yang menyebabkan Nabi SAW gembira. 5 perkara tadi, dan 5 perkara yang disebutkan oleh Ustaz Faiz tadi, kalau kita syarahkan balik memang sangat panjang lah. Cukup banyak sebenarnya contoh-contoh yang dipandukan kepada kita oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk 5 perkara yang menggembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, kita berehat seketika
InsyaAllah. Dan selepas ini kita akan sambung balik. Ustaz Faiz banyak lagi nak cakap tu. Nanti kita bagi dia cakap round yang kedua, insyaAllah. Saya serahkan pada DJ Mona untuk kita rehat seketika. InsyaAllah, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz dan tetamu Usrah Nurani pada petang ini. Dan untuk waktu ini, para pendengar, kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Para pendengar terus setia bersama kami hanya di Radio IKIM. Susah cari seluar yang selesa? Ya. Seluar yang sopan? Ya. Seluar muslimah? Ya. Cacas jual seluar, banyak saiz dan gaya. CAS Cacas, pilihan nombor 1 Malaysia. Jom tengok FB atau IG Cacas, CACAS, website cacas.com.my, butik-butik Cacas, dropship Cacas atau 0137955874, 0137955874. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Emporia Islami. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع أنت غوثنا جميعا يا مجمل الطباع أنت غوثنا جميعا يا مجمل الطباع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد
محمد صلى الله عليه وسلم. Radio IKIM 20 tahun sentiasa memberi anda inspirasi, informasi yang relevan dalam kehidupan hari ini dan sentiasa memberi panduan Islami dengan cara yang terkini. Radio IKIM 20 tahun, inspirasi inforia Islami. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Usrah Nurani pada petang ini, dan alhamdulillah masih bersama tetamu kita Nakib dan tetamu-tetamu kita pada petang ini. Masya Allah, alhamdulillah. Al-Fadhil Ustaz Nakib kita Muhammad Fahmi, Muhammad Amin Al-Azhari, dan juga rakan Usrah pada petang ini bersama Ustaz Muhammad Zulkifli dan juga Ustaz Muhammad Faiz. Syukran lakum. Kita sambung kembali bersama Usrah Nurani bersama Nakib dan ahli usrah dan ahli usrah di luar sana tentang menggembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada DJ Monda dan juga sahabat-sahabat usrah dan juga pendengar-pendengar dan penonton-penonton yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kita berada pada round yang kedua, alhamdulillah. Sebelum kita silakan Ustaz Faiz untuk menyambung sedikit perbahasan tadi, tertarik untuk kita petik semula apa yang disebut oleh Al-Fadhil Ustaz. Antara perkara yang menggembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut oleh Ustaz Faiz sebentar tadi adalah apa yang menggembirakan Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu Nabi hidup. Jadi hakikatnya apa yang dulu Nabi gembira waktu baginda sallallahu alaihi wasallam hidup, dan setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga kita sebenarnya gembirakan Rasulullah, sahabat-sahabat Nabi akan jadi gembira bila para sahabat mereka menerima Islam, ramainya gerombolan demi gerombolan, golongan demi golongan, kelompok demi kelompok mereka menerima Islam dan mengamalkan Islam di hadapan mata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sehingga khutbah wadaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu 100,000 orang sahabat mendengarkan. Maknanya orang Islam yang begitu ramai pada waktu itu hasil daripada dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tentunya itu menggembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika mana wafatnya baginda juga begitu. Kerana saya petik satu hadis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Al-Bazzar. Hadis ini statusnya dhaif, tapi tak apa, kita ambil buat fadail amal untuk kita lihat bagaimana apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hayati khairul lakum tuhaddithuna wa yuhaddathu lakum wa wafati khairul lakum tu'radu alayya a'malukum fama ra'aitu min khairin hamidullah wa ma ra'aitu min syarrin istaghfartu lakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidupku baik untuk kalian. Waktu aku hidup baguslah untuk sahabat-sahabat yang ada depan Nabi. Kalian boleh berbicara dan sesuatu perkara yang berlaku kalian akan mendapatkan hukum dia. Maknanya kalau ada benda-benda yang berlaku mereka boleh tanyakan terus pada Rasulullah dan Rasulullah akan bagi panduan bagaimana agama menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Dan kewafatanku juga baik bagi kalian. Kan? Kewafatanku juga baik bagi kalian. Kenapa? Tu'radu alayya a'malukum, dibentangkan kepada aku akan amal-amal kalian. Jadi kita umat Nabi, apa yang kita buat, walaupun Nabi SAW telah wafat, dalam hadis lain disebut, ya Rasulullah, macam mana engkau tahu amalan kami sedangkan engkau sudah wafat pada waktu itu? Jadi Nabi kata, inna turaba la ya'kulu jasadal anbiya. Tanah itu tak akan makan jasad para nabi. Jadi
boleh saja disampaikan kepada Nabi SAW apa yang diperlihatkan kepada baginda, apa yang kita buat. Jadi hatta selepas daripada wafatnya Nabi pun, Nabi nak tengok macam mana umat nak gembirakan Rasulullah SAW. Nabi nak tengok amalan kita ni selari tak dengan apa yang Nabi pesan. Kan macam kita lah, kalau mak ayah kita waktu hidupnya pesan macam-macam pada kita. Jadi setelah wafatnya pun maknanya kita ikut pesan tu dan membanggakan mak dan ayah kita. Orang tengok baiknya akhlak kita, ikut pesan mak ayah sebelum ni, jadi orang puji, bagus dia. Bagus anak siapa ni, anak Tuan Haji ni, anak Hajah ni. Sejuk lah, apa kalau hidup lagi tu selalu orang sebut sejuk lah perut mak dia kan. Banggalah mak dan ayahnya ada anak yang macam ni, pahala banyaklah dikumpul daripada anak yang macam ni. Jadi akhirnya orang puji, orang bagi kredit kepada ibu dan ayah, dan itu pastinya menggembirakan bagi seorang ayah yang anaknya beramal dengan amalan baik. Apatah lagi seorang nabi yang mengharapkan umatnya beramal dengan amalan baik. Maka dibentangkan amal kepada Nabi SAW, dan subhanallah, Nabi punya gembira dengan amalan kita kalau elok, kalau ikut sunnah Rasulullah. Nabi kata, kalau dibentangkan tu aku tengok amalan umatku baik pada waktu itu, maka aku puji Allah, syukur ya Allah, umatku buat baik sekarang ni. Umatku tengah bercerita tentang aku, umatku tengah buat majlis Maulidur Rasul, umatku sedang menggembirakan aku, menyebut-nyebut aku. Kan, jadi Nabi seronok. Kan. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau dibentangkan tu amalannya buruk, berkumpul juga, tapi berdisko, berdansa, bermaksiat kepada Allah, wala'iyadzubillah, dibentangkan. Nabi tahu apa yang dia buat dia umat. Maka apa yang Nabi SAW buat, Nabi masih kasihkan walaupun umat itu asi, walaupun umat itu bersalah, berdosa. Nabi astaghfartu lakum, maka apabila aku tahu umat aku sedang buat dosa, buat perkara buruk, aku mohonkan ampun lakum, bagi kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi masih lagi sayang kita. Jadi kitalah hidupnya Rasulullah, para sahabat mereka gembirakan Rasulullah. Sekarang wafatnya Rasulullah, kita tak sempat bertemu di zaman Nabi, kita zaman ke belakang hujung. Bagaimana kita gembirakan Rasulullah? Itulah 5 perkara. Saya silakan Ustaz Faiz untuk menyambung perbahasannya. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah. Terima kasih sekali lagi Ustaz Fahmi, DJ Mona dan rakan panel Ustaz Zulkifli. Saya juga tertarik dengan apa yang dikongsikan oleh Ustaz Fahmi berkenaan tentang hadis hayati khairul lakum tuhadithuna wa nuhadithu lakum tu. Mudah-mudahan amalan kita pada petang ini insya-Allah tu'radu alayya a'malukum, akan dibentangkan juga laporan program Usrah Nurani pada petang ini di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan laporan yang baiklah dengan semua berapa pendengar, berapa yang like, berapa yang share program kita pada petang ini dan kalaulah ada perkara-perkara yang buruk daripada program ini, Rasulullah SAW mohon ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita bersyukur sebab apa? Sebab yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah baginda Rasulullah SAW, dan yang memuji tahmid apabila kita melakukan kebaikan pada petang ini, mudah-mudahan yang mohon adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Al-Hamid Al-Hamidul Majid, Allah yang Maha Sifat Hamid. Baik, berbalik kepada topik kita pada petang ini, insya-Allah saya dah sebutkan tadi apakah perkara-perkara yang boleh menyebabkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gembira, adalah apa yang menggembirakan Rasulullah ketika hayatnya, apa yang memenuhi harapan-harapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah pernah suatu hari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 3 perkara. Berapa perkara? 3 perkara. Sa'altu rabbi thalathan fa'afani tintain wa mana'ani wahidah. Aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala 3 perkara. 2 permohonan diperkenankan dan 1 reject, tertolak. Jadi sa'altu rabbi an la yuhlika ummati bisana. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya umatku tidak menimpa kering yang panjang ataupun disebut sebagai kemarau. Wa afaniha, dan Allah memperkenankan. Wa sa'altu an la yuhlika ummati bil gharq, dan aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak membinasakan umatku daripada tenggelam, maknanya banjir yang besar.
sebagaimana yang berlaku kepada Nabi Allah Nuh alaihi salam. Fa'aqaniha, lalu Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan, wa sa'altu an la yaj'ala ba'sahum bainahum famana'aniha, dan aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mereka itu tidak saling bergaduh. Umat Nabi Muhammad SAW ini tidak saling bergaduh, tapi Allah tidak perkenankan. Jadi untuk menggembirakan baginda Rasulullah SAW supaya doa baginda itu harapan baginda itu supaya umat ini tidak saling bergaduh, kita cubalah untuk tidak saling bergaduh kat rumah, bergaduh kat pejabat, bergaduh kat parlimen, bergaduh dekat mana-mana lah. Jadi mudah-mudahan ini adalah perkara-perkara yang boleh menggembirakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi isyarat lain contohnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak suka membebankan umatnya. Dan sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, janganlah kita bebankan rakan-rakan kita. Janganlah kita bebankan siapa saja orang di sekeliling kita. Kita lihat dalam sirah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda seboleh-bolehnya untuk tidak membebankan umatnya. Contohnya apa? Contohnya kalau kita lihat baginda Rasulullah SAW meminta kurang daripada 50 waktu kepada 5 waktu. Itu contoh Rasulullah SAW tidak mahu membebankan umat ini. Tidak mahu membebankan umat ini. Jadi selain daripada itu, baginda Rasulullah SAW tidak mahu menjawab satu pertanyaan daripada sahabat. Adakah haji itu difardukan setiap tahun? Tak nak jawab tu. Kalau Rasulullah jawab, na'am, ya, perkataannya pendek je, na'am sahaja, bukan na'am sahaja, na'am, maka sudah tentulah benda itu akan diwajibkan. Jadi begitu berhati-hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menuturkan sesuatu perkataan supaya apa? Supaya tidak membebankan umat. Kalau Rasulullah jawab na'am je, pendek, perkataan pendek tapi menjadi wajib. Kalau Rasulullah menjawab, adakah difardukan haji setiap tahun? Ya. Jawapan ya je, setiap tahun kita kena wajib pergi haji. Jadi Rasulullah SAW kita sangat menyayangi kita sebagai umatnya. Rasulullah tidak menahan lidah baginda Rasulullah SAW daripada terus menjawab pertanyaan yang didesak oleh sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala ajma'in. Begitu juga kalau kita lihat dalam perkara-perkara yang macam simple, tapi contohnya siwak, laula an asyqa ala ummati aw ala an-nasi la amartuhum bisiwak ma'kulli solat atau inda kulli solat. Rasulullah tidak mahu membebankan umatnya walaupun dengan tidak memerintahkan kewajipan siwak setiap kali nak solat. Ini antara contoh-contoh yang kita lihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tidak mahu menyusahkan umatnya. Tidak mahu menyusahkan umatnya. Ada contoh yang lain, sahabat Nabi setiap hari solat tarawih, Rasulullah ketika itu meninggalkan solat supaya tidak menjadikan itu sebagai wajib. Jadi itu adalah salah satu contoh Rasulullah sangat menyantuni umatnya supaya tidak menjadikan perkara-perkara sunat boleh jadi wajib. Jadi istifadah daripada itu, maka kita ni merasakan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan gembira apabila kita ni menyantuni tidak memberati ataupun tidak memaksa umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam apa keadaan sekalipun, apa perbuatan sekalipun. Jadi mudah-mudahan dengan ini salah satu daripada sunnah baginda Rasulullah SAW adalah memudahkan urusan. Nak buat urusan apa, kita cuba mudah-mudahkanlah, tidak membebankan umat baginda Rasulullah SAW. Kalau membebankan umat baginda, sudah tentulah akan sebalik daripada gembira, iaitu menyediakan atau menggusarkan. Sebab apa? Rasulullah SAW itu sifatnya harisun alaikum bil mu'minin, sangat merasa haris, kasih dengan umatnya itu, rasa terbeban kalau umatnya dalam keadaan kesusahan, dalam keadaan yang payah. Jadi baginda Rasulullah SAW itu tidak mahu umatnya dalam keadaan yang terbeban. Baik. Jadilah kita lihat kalau dalam hayat Rasulullah SAW, baginda Rasulullah SAW tidak mahu membebankan kanak-kanak, tidak mahu menyusahkan orang dewasa, tidak mahu menyusahkan orang miskin, orang fakir, wanita dan sebagainya,
semua itu adalah kalau kita lakukan adalah dengan menyantuni umat baginda Rasulullah SAW, kita sudah pastilah akan menggembirakan baginda Rasulullah SAW. Contohnya kanak-kanak lah. Contohnya kalau kanak-kanak dalam hadis baginda Rasulullah SAW menyebutkan laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwakkil kabirana. Tidak termasuk daripada golongan kami siapa yang tidak menyayangi lam yarham saghirana, tidak menyayangi kanak-kanak daripada kami, wa yuwakkil kabirana, tidak menghormati orang tua daripada kalangan kami. Jadi dalam kehidupan baginda Rasulullah SAW, kalau kita lihat baginda menyantuni kanak-kanak, cucu-cucu baginda, sahabat-sahabat, anak-anak kecil. Kalau kita lihat, kalau ada musim buah, biasanya baginda Rasulullah SAW akan panggil budak-budak dulu. Contohnya budak musim apa sekarang? Musim apa sekarang ni? Musim segamat dah tak ada durian dah ni. Hari tu musim durian. Jadi kalau lah ada durian kat sini, kita bagi pada kanak-kanak dulu. Jangan orang tuanya dulu. Orang tuanya dulu beratur. Bagi kanak-kanak dulu. Ini menyantuni kanak-kanak. Itu dengan menyantuni kanak-kanak itu adalah perkara-perkara yang mengembirakan Rasulullah, sebab Rasulullah buat macam tu. Rasulullah SAW lakukan sedemikian. Apabila ada musim buah apa contohnya, apple ke, buah apa tu, anggur ke, akan panggil kanak-kanak, bagi kepada kanak-kanak. Sebab apa? Dulu yang sebagaimana Ustaz Fahmi sebutkan, sahabat-sahabat Nabi tadi, Ustaz Fahmi cerita tentang sahabat duduk berkumpul-kumpul. Saya ni seolah-olah terbayang kita ni dah pergi ke alam tu. Pergi ke alam tu, macam melihat sahabat Nabi berkumpul-kumpul berceritakan tentang Nabi Ibrahim, Khalilullah, bercerita tentang Nabi Musa, Kalimullah, bercerita tentang keadaan itu. Jadi kita lihat sahabat Nabi pun macam tu juga. Sahabat Nabi, mereka tu berhimpun untuk berbincang sesama mereka. Kalaulah zaman jahiliah dulu, mereka tu tidak menghormati anak. Mereka tu ada bahkan ada yang menanam anak. Nak ceritanya, dengan rahmat baginda Rasulullah SAW, Rasulullah SAW menyantuni kanak-kanak. Sampai ada sahabat Nabi yang tak pernah cium anaknya, walaupun sekali, tidak pernah cium. Ada 10 orang anak dia, seorang pun dia tak nak cium. Lalu baginda Rasulullah SAW bersabda, man lam yarham la yurham. Siapa tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Man lam yarham lam yurham. Jadi itu adalah salah satu contoh lah, contoh bagaimana menyantuni kanak-kanak. Sebagaimana yang Ustaz Fahmi sebut tadi, orang jahiliyah dulu, maknanya sahabat-sahababat Nabi, dia teringat tentang kisah-kisah mereka dahulu ketika zaman jahiliyah, bunuh kanak-kanak, bunuh perempuan, yang menindas menindas orang yang miskin. Padahal ketika Rasulullah SAW hadir, kita lihat dalam hadis baginda Rasulullah SAW dalam Syama'il pun ada sebut tentang kisah Sayyidina Zahir. Sayyidina Zahir ni kan orangnya miskin, tak handsome pula kan. Lalu Rasulullah SAW peluk daripada belakang tu, siapa nak beli hamba ni, siapa nak beli hamba ni. Jadi gurau Rasulullah SAW kepada sahabatnya yang miskin. Lalu Sayyidina Zahir pun mengatakan bahawa, ya Rasulullah, kamu takkan untung kalau jual aku ni. Taklah, tak handsome, kemudian miskin pula tu. Jadi Rasulullah SAW bersabda, anta indallahi ghali, kamu di sisi Allah sangat mahal. Sahabat Nabi, untungnya dadanya dapat melekap dengan badan Rasulullah SAW, dan ini sangat mencemburukan kita. Kalaulah kita yang dilekapkan badan kita kepada baginda Rasulullah SAW, ataupun kita sendiri dapat melihat baginda Rasulullah SAW sebagaimana yang pernah dilihat oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa katanya? Ya Rasulullah, inni idza ra'aituka tabat nafsi wa aini wa qarat aini. Ya Rasulullah, inni idza ra'aituka tabat nafsi. Ya Rasulullah, sekiranya aku melihatmu, jiwaku menjadi runtun, jiwaku menjadi tenang. Wa qarat aini, sejuk mataku memandang. Sejuk mata memandang, nampak macam Ustaz Fahmi, sejuk mata memandang. Jadi itulah keuntungan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Mereka itu dapat hidup dengan baginda Rasulullah SAW. Kalaulah kita dapat mempraktikkan apa yang pernah baginda Rasulullah SAW lakukan kepada kanak-kanak, apa yang Rasulullah pernah lakukan kepada fakir miskin, itu sudah pastilah akan menggembirakan baginda Rasulullah SAW.
ataupun kepada orang yang tak tahu adab contohnya. Tak tahu adab contohnya orang-orang Badawi lah. Orang Badawi ni orang-orang yang orang kampung. Kalau zaman dahulu tu ada yang datang pergi masjid kencing dalam masjid. Jadi sahabat Nabi semua ni tahan lah, jangan kencing dalam masjid. Ni hadis ni semua ramai yang tahu. Jadi Rasulullah SAW suruh biarkan. Ini santunan baginda Rasulullah SAW kepada orang yang tak tahu. Tapi kalau kita sekarang ni agak-agak macam mana? Agak-agak kalau kita tengok, kalau orang tu tak tahu, dah habis kecam jadi netizen, jabatan netizen katanya akan mengecam kejahilan seseorang tentang suatu perkara. Bila dia tak tahu, dia hentam masing-masing. Tak kata biarkan dia settlekan dia punya kebodohannya tu, baru cerita tentang sebenarnya macam ni. Tapi itu adalah salah satu adab baginda Rasulullah SAW kepada orang Badawi. Dan mudah-mudahan kalaulah kita mempraktikkan cara baginda Rasulullah SAW menyantuni orang jahil, sudah pastilah perkara tersebut akan menggembirakan baginda Rasulullah SAW. Subhanallah, barakallahu fikum. Asyik sungguh mendengar apa yang disampaikan oleh Fadil Ustaz Faiz kita. Itulah orang kata, apabila bercerita tentang insan yang tidak akan jemu-jemu kita kisahkan mengenainya, iaitu junjungan besar Nabi SAW, memanglah tidak akan pernah habislah. Jadi subhanallah, tambah lagi cerita tentang kekasih kan, cerita tentang Rasulullah SAW ni memang tak akan habis-habis, dan kalau kita dengar pun tak akan jemu-jemu. Subhanallah. Dan apa yang Fadil Ustaz sebutkan juga sedikit di tengah tadi, saya ambil sedikit bahawa dalam kita menceritakan tentang perkara yang menggembirakan Rasulullah SAW, jangan kita lupa yang sebaliknya, iaitu selagi boleh kita buat apa yang Nabi suka, jangan lupa juga untuk kita selagi boleh menghindarkan apa yang Nabi benci. Jadi apa yang menyebabkan Nabi SAW sedih, cukup banyak juga hadis-hadisnya yang boleh kita bincangkan akan datang lah, kan. Mana rasyana falaysa minna, siapa yang bohong bukan daripada kalangan kami. Ada yang Nabi sebut berkenaan laknat, ada yang Nabi sebut berkenaan dengan kegusaran, kebimbangan Rasulullah. Jadi perkara-perkara itu sebaliknya juga, maknanya perkara yang menyedihkan kita pun kena hindarkan juga, supaya apa, kalau kita tidak buat Nabi sedih, maka kita akan gembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Ustaz Zul, penutup sedikit Ustaz, 2-3 minit untuk kita simpulkan sedikit perkongsian Ustaz, silakan. Dan terkena dan sesuatu yang baik. Sebentar tadi saya bicara tentang kisah sedih. Untuk saya gulung, untuk menggalikan semangat kita semula, saya bawa kisah lucu dan saya bawa kisah seram, insyaAllah. Dan saya akan cuba padatkan masa kita. Pertama sekali, seperti mana disebutkan oleh Al-Fadil Ustaz Faiz tadi, ialah memudahkan urusan. Rasulullah sangat suka untuk memudahkan urusan orang. Tapi dalam konteks saya bawa pada konteks cerita lah. Dalam konteks cerita, bagaimana seorang sakit ni, saya bawa seorang sakit. Kisah dia nak menyusahkan orang. Dia masuk ke hospital sakit lah. Tapi dia kata, saya ni kalau solat tak menghadap kiblat tak boleh. Jadi mari jurawat ni halia-halia katil menghadapkan kiblat. Jadi lucu dekat situ, macam mana kita nak alih katil yang banyak. Jadi bagaimana konsep yang diterapkan oleh Ustaz Faiz tadi ialah memudahkan urusan dalam perkara ibadah sekalipun. Dalam perkara ibadah, bahkan dalam kehidupan kita tu, Nabi SAW hadirkan kepada kita konsep darurah dan rukhsah. Itu yang pertama. Maksudnya dalam konsep kita, jangan buat lucu apabila masuk ke dalam hospital. Maksudnya ambillah rukhsah-rukhsah yang sangat banyak di dalam hospital untuk kita laksanakan ibadah. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, ini kisah seram yang saya bawa tu. Jadi jangan takut semua, insya-Allah belum berketujuh lagi. Ini kisahnya bagaimana seorang pesakit ini panggil saya, Ustaz, malaikat nak patahkan kaki saya ni. Malaikat nak patahkan kaki. Rasa-rasa biji okey tak? Boleh pergi tak? Boleh pergi tak? Selamatkan saya sendiri pun lagi. Lalu malaikat nak patahkan kaki orang. Okey. Jadi kita kena buat berani. Kalau kita jadi ustaz, pertama sekali apabila orang cerita kisah seram ni, kita kena buat berani. Walaupun tak berani dalam hati. Jadi kita pun pergi tak? Jumpa sakit tu. Jumpa pesakit. Kenapa cik?
Ustaz tengok tu kat buku kata ada seorang ada malaikat ada berintai saya nak patahkan kaki saya. Kenapa Encik? Sebab zaman dulu saya suka pergi tempat-tempat maksiat. Murid tu dia nak patahkan kaki saya ni. Kalau boleh Ustaz protect saya. Mana malaikat tu? Saya tak jumpa tu. Tak nampak. Ada tu Ustaz, ada. Tinggi-tinggi tu. Tinggi-tinggi. Rasa-rasa macam mana? Nanti kita serang ke tak? Dia tak boleh umum. Malaikat tu. Tak tunggu. Kalau saya yang benteng, maksudnya saya yang kena patahkan kaki. Jadi, kita pun tak apalah. Kita kata Encik, cuba Encik bertenang sekejap. Pejam mata sekejap. Jangan tengok malaikat tu. Sebab malaikat ni ada di mana-mana. Kan? Jadi, Encik pejam sekejap. InsyaAllah, saya cuba pasang Al-Quran. Cuba Encik tenangkan jiwa Encik. Saya pun ambil Al-Quran, saya pun pasang Al-Quran. Sebab kalau saya yang mengaji kat situ, takut saya bekas lidah semua ada kan, takut caranya tapi semua kan. Jadi saya pasang Al-Quran tu pada dia pun dengar Alhamdulillah dia tenang. Dia kata lepas tenang tu saya pun bertanya kepada dia, Encik macam mana keadaan? Dia kata lama jugalah ambil sesi tu. Dia kata Alhamdulillah Ustaz, malaikat tu dah tak ada dah lari dah tu. Alhamdulillah. Di sini saya ingin menyatakan bahawasanya dalam kehidupan kita, seperti mana yang saya sebut sebentar tadi kisah sedih, bagaimana rukun Islam ditinggalkan akibat kejahilan. Dan yang keduanya adalah bagaimana untuk menggembirakan Rasulullah SAW, iaitu kita ambil apa yang Rasulullah dapatnya, benda yang paling susah, iaitu Al-Quran. Tak perlu Rasulullah dapat, tetapi kita umat sekarang ni kita tinggalkan Al-Quran begitu sahaja. Sedangkan pesakit itu sekadar mendengar alunan Al-Quran, jiwanya tenang. Apatah lagi jika pesakit itu membaca Al-Quran, menghayati Al-Quran, mendalami Al-Quran, menterjemahkan Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan. Mudah-mudahan Al-Quran itu menjadi benda yang paling mengembirakan Rasulullah dalam konteks kehidupan kita, insya-Allah. Saya rasa sekadar itulah untuk kongsian saya pada petang ini. Saya serah kembali kepada Makib. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan jazak. Terima kasih kepada Fadil Ustaz Zul atas kisah-kisahnya tadi. Saya yakin banyak lagi kisah-kisah menarik sebenarnya dalam kita bermuamalah dengan ragam manusia, ragam umatnya Rasulullah SAW sebenarnya. Macam-macam jenis umat dengan keadaan dan perangainya masing-masing. Ala kulli hal, satu perkara yang dibanggakan adalah kita semua adalah insan-insan yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebenarnya itulah kemuncak kebahagiaan atau kegembiraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau bagaimana keadaan pun umat melalui kehidupan mereka, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucap la ilaha illallah, percayakan Tuhan dan juga Muhammadur Rasulullah, percayakan Nabi, ya, maka dia akan masuk syurga. Itulah jiran-jiran kita semua, ahlul qiblah, orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita dalam kehidupan kita dapat mengambil apa yang disebut oleh sahabat-sahabat usrah kita, untuk kita berusaha menggembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita harapkan itu daripada Allah Taala untuk memberikan taufik kepada kita untuk tidak mengecewakan baginda Rasul dan sentiasa mengamalkan Al-Quran sebagaimana disebut oleh Ustaz Zul tadi dalam kehidupan kita, kerana apa yang Allah redha itulah yang Nabi redha, dan apa yang Nabi gembira itulah yang Allah redha. Maka kita lakukanlah apa saja yang disukai oleh Allah dan Rasulnya, dan sedaya mungkin kita tinggalkan apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita dikumpulkan dalam kebaikan semuanya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu saya serahkan semula kepada DJ Mona. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas perkongsian pada petang ini. Terima kasih juga kepada tetamu ahli usrah pada petang ini bersama Ustaz Zulkifli, Ustaz Faiz. Banyak cerita, Masya Allah, yang kita dengar pada petang ini. Semoga apa yang kita buat semuanya, walaupun si kecil zarah kebaikan, insya-Allah menggembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Dan untuk waktu ini mohon Ustaz untuk mengakhiri Usrah Nurani untuk pimpin doa. Silakan Ustaz.
بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا وزدنا علما وعملا صالحا. اللهم اجمعنا مع الحبيب المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنتك جنات الفردوس يا أرحم الراحمين. اللهم ya Allah ya Arhamar Rahimin, Kau berkatilah kami pada pertemuan kami pada petang yang berbahagia ini ya Allah. Kau jadikanlah bulan ini sebagai pemangkin untuk kami lebih mengenal kasih kami, kenal kami, cinta kami, rindu kami, membuahkan sayang kami kepada junjungan besar Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terlalu banyak jasa yang baginda taburkan kepada umat. Bagindalah penyelamat kami. Bagindalah tempat kami berlindung di hari kiamat kelak. Di yaumul mahsyar di mana hiruk pikuk setiap orang mencari penyelamat masing-masing, dan Engkaulah ya Rasulullah yang menunggu kami umat-umat yang penuh dengan kekurangan ini untuk bantu kami, untuk menyeberangi titian sirat, untuk kami minum daripada kolammu ya Rasulullah, untuk kami dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, untuk kebersamaan kami denganmu ya Rasulullah. Maka syafaatkanlah kami, bantulah kami, bimbinglah kami untuk kami beramal dengan sunnah-sunnah yang Kau tinggalkan ya Rasulullah. Kurniakanlah ya Allah kepada kami akan rindu dan kasih kami kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk kami didik anak-anak kami, generasi-generasi muda kami untuk uswah hasanah, untuk dijadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai panduan idola dalam setiap urusan kehidupan kami. Allahumma ya Allah, sebagaimana Nabi kami mengasihi kami, kurniakanlah untuk kami membalas jasa-jasa Nabi kami dengan kami mengamalkan sunnah-sunnah baginda dalam kehidupan kami ya Allah. Dan Kau iringilah ia dengan keberkatan, Kau iringilah ia dengan istiqamah, Kau iringilah ia dengan panduan, dengan kurniaan yang terbaik dalam kehidupan kami, untuk dipandu hati kami menuju kepada sunnahnya Rasulullah dan apa yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah Kau ambil kekurangan-kekurangan kami untuk dijadikan asbab untuk kami jauh daripada Engkau dan daripada Rasul kami ya Allah. Allahumma ya Allah, kami penuh dengan kekurangan, Kau ampunkan kami ya Allah. Kami penuh dengan dosa, Kau maafkan kami ya Allah. Kami penuh dengan kekurangan dalam cinta dan mahabbah kami kepada Rasulullah, maka Kau tambahkan ya Allah, sehingga kami dihimpunkan bersama kekasih kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan para ahli baitin Nabi dan para alim ulama, para masyayikh dan orang-orang saleh dan para aulia dan syuhada seluruhnya ya Allah di dalam syurga-Mu ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Fahmi dan juga ahli usrah pada waktu ini, dan mengakhiri usrah Nurani dengan tasbih kafaratul majlis wa surah al-asr. Alhamdulillah, dan terima kasih kepada para pendengar yang setia bersama kami untuk waktu ini Usrah Nurani, mengakhiri Usrah Nurani. Dan untuk anda para pendengar, insya-Allah ada ulangan untuk rancangan Usrah Nurani pada hari Ahad jam 8 pagi. Dan para pendengar terus setia bersama kami destinasi IKIM, Inspirasi Emporiah Islami. Mengikut kaji selidik GFK yang terkini, Radio IKIM adalah radio Islami nombor 1 di Malaysia. Terima kasih kepada anda yang setia bersama kami. Radio IKIM 20 tahun, Inspirasi Emporiah Islami. Awal kalam dengan salam, buat junjungan khairal anam, dalam selawat yang disulam alun zikir memuji sahibul alam. Lembaran sirah pun berperi, riwayat insan yang terpuji, bersalah silap
keturunan Quraisy yang molek pekerti. Ahmad itu nama yang tersurat dalam Injil juga Taurat, apatah lagi kitab Al-Quran. Dia Muhammad penutup sekalian Nabi, penyampai risalah suci Islam, agama yang diredai. Dari gelita jadi cahaya, dari derita jadi bahagia, kerana dia pembawa rahmat, kerana dia jua pemberi syafaat. Itu nama yang tersurat dalam Injil juga Taurat, apatah lagi kitab Al-Quran. Dia Muhammad penutup sekalian Nabi, penyampai risalah suci, dia pembela di mahsyar nanti. Muhammad huwa khatibun nubuwwah, huwa balighur risalah, huwa sayyiduna wa imamuna. Dia tauladan utama, sunatnya jaminan wa imma cerca ataupun hina, hatta dihunus pedang kufar durjana. Namun baginda beralah tiada, kena percaya Allah tetap Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu nama yang tersurat dalam Injil juga Taurat, apatah lagi kitab Al-Quran. Dia Muhammad penutup sekalian Nabi, penyampai risalah suci, dia pembela di mahsyar nanti. Wa Muhammad huwa khatibun nubuwwah, huwa balighur risalah, huwa sayyiduna wa imamuna. Dia Muhammad dia tauladan risalah, sunatnya jaminan sunnah, beladani yang baik. Ya Nabi dia Muhammad. Ketahui bila segmen-segmen kegemaran anda akan ke udara di Radio IKIM. Layari www.ikim.my dan klik di ruangan radio. Terdapat juga info-info menarik mengenai personaliti Radio IKIM. IKIM, inspirasi Emporia Islam. Anda mahukan kaedah-kaedah terbaik dalam menguruskan harta anda? Anda mahu dibimbing untuk menyediakan dokumentasi wasiat? Anda mahukan panduan penyediaan dokumentasi hibah? Anda mahu dibimbing bagaimana melalui prosedur-prosedur pusaka? Anda mahu tahu perkara yang perlu dibuat dan perkara yang harus dielakkan? Penyediaan dokumentasi pengurusan harta. Anda inginkan panduan penting dalam tuntutan harta sepencarian? Dan adakah anda mahu manual pengurusan harta yang boleh membantu anda nanti? Hadirlah ke program kami secara dalam talian khusus lanjutan pengurusan harta keluarga Islam siri 2021 pada 1 dan 2 November 2021. Anjuran Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Kami akan sediakan manual dan masa perbincangan yang lebih panjang. Yuran hanya RM300 untuk 2 hari. Daftar di talian 03-6204-6325 pada atau sebelum 25 Oktober 2021. Kisahnya ada 2 orang anak kembar, dua-dua lelaki.
Bila nak makan, seorang suka nasi goreng kampung, seorang lagi suka nasi goreng ayam. Bila nak main, seorang suka basikal, seorang lagi suka skuter. Bila nak tidur, seorang suka bantal tinggi, seorang lagi tidur tak pakai bantal. Ayahnya pula ikutkan jelah perangai anak-anak ni sampailah mereka dewasa. Dua-dua pandai berniaga. Seorang berniaga offline, seorang lagi berniaga online. Jadi, ayahnya hadiahkan mereka pakej berkembar IKIM. Dua-dua ada iklan radio dan iklan media. Senang, dua-dua dapat harga berpatutan. Jom kembangkan lagi perniagaan anda dengan memasarkan produk dan perkhidmatan anda di platform media sosial dan radio IKIM dengan harga berbaloi. Info lanjut, hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tarikh tutup permohonan iklan adalah pada setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Sertai peraduan inspirasi negaraku di platform Instagram ikim.my dan Facebook IKIM FM bermula 15 September hingga 16 Oktober 2021. Kongsikan video kenangan indah anda di tempat-tempat menarik yang melambangkan keunikan Malaysia, budaya dan warisan negara. Jangan lupa sertakan tanda pagar IKIM Inspirasi Negaraku. Rebut peluang menangi hadiah eksklusif berupa baucer pemeriksaan kesihatan, sumbangan Hospital Pakar Al-Islam, Hospital Mesra Ibadah, produk istimewa dari Azima Care, Meshu dan Magel Care. Untuk maklumat lanjut, layari www.ikim.my. Berhati-hatilah dengan ancaman ataupun perkara-perkara berita-berita palsu yang menyebarkannya mengatakan macam-macam tentang vaksin COVID-19 yang katanya datang daripada sumber yang tidak halal, ada yang kata ini daripada Dajjal, bahkan ada yang kata ada chips dan lain-lain. Kita kena faham di dalam Islam, kalau sumber itu tidak ada kepastian kebenarannya, haram untuk menerimanya, haram untuk menyebarkan. Rasulullah SAW bersabda, "Kafa bil mar'i ithman an yuhadditha bi kulli ma sami'a." Cukuplah seseorang itu mendapat dosa ketika dia mengkhabarkan pada segala apa yang dia dengari. Hanya lihat dalam WhatsApp ada kata macam-macam tentang vaksin COVID-19, kita terus send, ini juga adalah perbuatan dosa. Kerana apa? Kita menolong menyebarkan berita yang mungkin akan terdapat kepalsuan, dan lebih-lebih lagi tentang vaksin COVID-19. Begitu banyak berita-berita palsu yang manusia tidak sedar telah berdosa kerana menyebarkannya. Dr. Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM. Imam Al-Ghazali rahimahullah. Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Ahmad Al-Ghazali lahir pada tahun 450 Hijriah di Ghazalah, pinggir kota Tus, iaitu bahagian timur laut Iran kini. Antara gelaran yang diberikan kepada beliau termasuklah Hujjatul Islam, Syekhul Islam, Barakatul Anam, Sirajul Mujtahidin dan Zainul Abidin. Imam Al-Ghazali terkenal sebagai ilmuwan agung Islam, pemikir Islam dan mujaddid bagi kurunnya. Gurunya Imam Al-Juwaini yang dikenali sebagai Imam Al-Haramain pernah mengatakan bahawa ilmu Imam Al-Ghazali seumpama lautan yang tidak bertepi. Imam Al-Ghazali mempelajari ilmu fiqh, ilmu usul, ilmu mantiq, ilmu falsafah, ilmu kalam, ilmu perdebatan dan ilmu bahasa semasa mengikuti pengajian di Madrasah An-Nizamiyah di kota Naisabur. Beliau mempelajari ilmu tasawuf daripada Syekh Abu Ali Al-Fadl, Ibn Muhammad Al-Tusi dan Syekh Abu Bakar Yusuf An-Nasaj Al-Tusi. Imam Al-Ghazali menghasilkan risalah dan ratusan buah kitab. Antara kitab karangan beliau termasuklah Ihya Ulumuddin, Bidayatul Hidayah, Al-Iqtisad fil I'tiqad, Maqasid Al-Falasifah, Tahafut Al-Falasifah, Al-Munqidh min Ad-Dalal, Kimya'us Sa'adah, Al-Wajiz dan banyak lagi. Imam Al-Ghazali menjadi rujukan para sufi selepas beliau kerana dianggap sebagai ilmuwan Islam yang menguasai ilmu hakikat dan syariat. Imam Al-Ghazali rahimahullah meninggal dunia pada tahun 505 Hijriah. Petikan daripada buku Khilafiyah, Persoalan dan Penjelasan, tulisan Ustaz Muhadir Haji Jol.
Radio IKIM tahun ini menyambut ulang tahun ke-20. Terima kasih kepada anda kerana menyokong siaran kami selama ini. Radio IKIM 20 tahun, sentiasa relevan dan terkini. Kaki di bumi rasa terasa bagaikan di syurga maya. Mereka tidak pernah kenal berputus asa. Mereka kata Allah tetap bersama kita, walau di mana jua kita berada, selagi kita terus berada di jalannya. La tahzan Rabbuna ma'ana, la tahzan Rabbuna ma'ana, la tahzan Rabbuna ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. La tahzan Rabbuna ma'ana, la tahzan Rabbuna ma'ana, la tahzan Rabbuna ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Mereka sentiasa berjuang fisabilillah, tidak kira ibu, ayah dan anak-anak, mempertahankan bumi tanah Islam, berkorban seluruh harta, jiwa dan nyawa. Ayo bangkit dari tidurmu yang lena, takkan kita hanya berdiam saja. La tahzan
laman Facebook IKIM FM untuk menonton sesi live segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Jika anda terlepas, anda masih lagi boleh menonton semula segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Like kami di Facebook sekarang. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Susah cari seluar yang selesa? Ya. Seluar yang sopan? Ya. Seluar muslimah? Ya. Cacas jual seluar, banyak saiz dan gaya. CAS Cacas, pilihan nombor 1 Malaysia. Jom tengok FB atau IG Cacas, CACAS, website cacas.com.my, butik-butik Cacas, dropship Cacas atau 013-795-5874. 013-795-5874. Pensel makin lama kita guna, makin pendek. Begitulah juga dengan umur kita. Makin lama, umur kita makin pendek. Dan pensel, apabila kita menggunakan pensel untuk menulis sesuatu kebaikan, orang yang membacanya akan rasa bahagia, akan rasa gembira. Dan pensel, apabila digunakan untuk menulis sesuatu keburukan, orang yang membacanya akan tercedera emosinya. Dan pensel, apabila pensel makin pendek, apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu asah pensel itu. Perbuatan mengasah pensel ini adalah sesuatu yang menyakitkan, yang memerikkan. Tersiat kulit pensel itu. Begitu jugalah dalam kehidupan kita. Ada pahit, ada getir, ada ujian dalam kehidupan kita. Apabila pensel itu kembali tajam, pensel ini akan teruskan tanggungjawabnya untuk menulis kebaikan. Dan begitulah kehidupan kita. Setelah kita melalui pelbagai jenis ujian, kita terus menjadi insan yang bermanfaat. Seperti mana Nabi kata, khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang memberi manfaat kepada orang lain. Jom jadi pensel yang sentiasa memberi manfaat. Dari saya, Heliza Helmi. Radio IKIM 20 tahun sentiasa memberi anda inspirasi, informasi yang relevan dalam kehidupan hari ini dan sentiasa memberi panduan Islami dengan cara yang terkini. Radio IKIM 20 tahun, inspirasi Inforia Islami.
kebaikan, terjaga dari lamunan. Bagi aku kau tiba